Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita menghirup udara segar yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada video kali ini saya akan melaksanakan satu tugasan berkaitan dengan hukum tajwid di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini adalah satu perkara asas sahaja dalam hukum tajwid, sebab kita perlu kuasai dulu yang asas sebelum kita pergi lebih mendalam hukum tajwid ini. Jadi benda pertama yang kita perlu tahu berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ini adalah, bagi hukum nun mati dan tajwid ini terbahagi kepada 5 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama adalah bahagian izhar halki, bahagian yang kedua adalah idgham bila gunnah, bahagian yang ketiga adalah idgham ma'al gunnah, bahagian yang keempat adalah iqlab, dan bahagian yang kelima adalah ikhfa syafawi. Jadi kenapa kita kena kuasai kelima-lima bahagian ni? Okey, ini penjelasannya, iaitu sebab kita sebagai pembaca Al-Quran mestilah membaca kalamullah, iaitu Al-Quran, iaitu kalamullah dengan bertajwid supaya bacaan kita ini menjadi lebih sempurna dan tidak menyalahi mana-mana hukum tajwid. Jadi kita akan pergi ke satu-satu bahagian. Jom kita pergi ke bahagian yang pertama, iaitu bahagian izhar halki. Apa yang dimaksudkan dengan izhar halki ini adalah jelas dan nyata. Izhar jelas dan nyata, manakala halki ini bermaksud halkum ataupun kerungkung, huruf-huruf yang keluar daripada halkum ataupun kerungkung yang disebut dengan jelas dan nyata. Okey. Izhar halki ini cara bacaannya ialah apabila nun mati, nun yang bertanda mati ataupun tanwin. Okey, tanwin ini bukan terletak pada huruf nun sahaja, dia boleh terletak pada huruf-huruf lain. Tapi macam mana kita nak kenal tanwin ni? Tanwin ini apabila kita nampak pada sesuatu huruf itu terdapat garisan yang berkembar. Garisan berkembar sama ada dia berada di baris fathah, iaitu baris atas, ataupun berada di baris bawah, ataupun baris hadapan. Tetapi dia mempunyai kembar. Itulah beza antara huruf biasa dan juga huruf tanwin. Okey. Macam mana cara baca izhar halki ni? Okey, cara bacaan izhar halki ni apabila nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Okey, apakah huruf-huruf izhar halki? Huruf izhar halki ini terbahagi kepada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha, kha, ha, ain dan ghin. Itulah keenam huruf izhar halki. So kita kena ingat cara bacaan dia adalah nyata. Okey. Cara bacaan apabila izhar nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf izhar halki dan kadar bacaannya adalah 2 harakat. Contoh bagi izhar halki ini adalah man amana, man a. Nun mati bertemu dengan hamzah, dan hamzah itu adalah huruf izhar halki. Tak perlu pun dibaca dengung ma'a. Itu adalah cara bacaan yang salah, sebab izhar halki ini kita kena ingat dia adalah nyata dan jelas. Okey, man amana. Contoh lain bagi izhar halki ialah ghafurun halim. Ghafurun ha, run ha.
tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi dibaca dengan jelas. Tak perlu pun nak baca dengan ghafurun halim. So itu adalah cara bacaan yang salah. Jadi cara bacaan yang betul adalah ghafurun halim, ataupun contoh lain adalah khuluqin azim. Qin'a, qaf yang bertanwin itu bertemu dengan huruf ain, dibaca dengan jelas dan nyata, jadilah khuluqin azim. Okey, lepas untuk bahagian yang pertama, kita pergi pula kepada bahagian yang kedua, iaitu idgham bila gunnah. Apa yang dimaksudkan dengan idgham bila gunnah ini adalah idgham ini bermaksud memasukkan huruf bila gunnah, bila la gunnah, tanpa mendengungkan bacaan. Contohnya idgham bila gunnah ini dalam pencerahannya ataupun penerangan bagi idgham bila gunnah ini adalah apabila tanwin nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu idgham bila gunnah hanya ada 2 huruf sahaja. Okey, untuk keseluruhan idgham ada 6 huruf, tetapi idgham ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. So idgham bila gunnah ini ada 2 huruf dan 4 lagi huruf itu berada dalam idgham ma'al gunnah. So kita pergi kepada idgham bila gunnah dahulu. Apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu huruf ra dan huruf lam. Ra dan lam sahaja untuk huruf idgham bila gunnah. Dan cara bacaannya adalah tidak mendengungkan, dan menjadi kadar bacaan itu adalah 2 harakat. Okey, contoh bagi idgham bila gunnah ini adalah bagi kalimah ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a, ar-ra. Nun yang nun mati tetapi yang tidak bertanda bertemu dengan ra. Ra itu adalah huruf idgham bila gunnah. Dia tidak dibaca dengan dengung, tidak dibaca dengan ar-ra, tak. Dia terus masuk, dia tanpa dengung. Ar-ra'a, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra, ar-ra. Ataupun yang lainnya untuk bagi contoh bagi huruf lam pula ialah yubayyin lana. Yubayyin lana, dekat perkataan yubayyin lana sebelum huruf ra, sebelum huruf lam itu ada huruf nun, tetapi nun itu mati, tetapi huruf lam itu adalah huruf idgham bila gunnah yang bertanda syaddah, jadi dia terus masuk tanpa dengung, jadilah yubayyin lana. Dia terus masuk yil lana, dia tidak dibaca dengan dengung. Yubayyin lana, tidak, dia terus masuk yubayyin lana. Okey, jelas untuk idgham bila gunnah. Jom kita ke idgham ma'al gunnah pula. Apa yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah? Kalau idgham bila gunnah tanpa dengung, maka idgham ma'al gunnah kita terbalikkan, dia dibaca dengan dengung. Okey, apabila huruf idgham bila, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah, iaitu 4 huruf saja, iaitu huruf ya, waw, mim dan nun, dia bertemu dalam 2 kalimah, maka dengan cara bacaannya didengungkan dengan kadar 2 harakat. So, kita tunjukkan contoh bagi idgham ma'al gunnah ini. Contoh yang pertama, ayyu sala. Ayyu sala, nun mati bertemu dengan huruf ya. Huruf ya itu adalah huruf idgham ma'al gunnah, jadi dia memasukkan dengan mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Ayyu sala. So contoh lain, hisaban yasira. Bayyasira, dia tidak dibaca dengan tidak jelas, tapi dia kena dengung. Dia tidak dibaca dengan tidak dengung. Kalau dibaca dengan tidak dengung, jadi hisaban yasira, jadi macam tak sedap, jadi kita dengungkan, jadilah hisaban yasira. Ataupun bagi contoh lain, mim maqamin. Mimma, nun mati itu bertemu dengan huruf mim. Huruf mim
yang bertanda. Jadilah mim maqam. Jadi dia kena baca dengung. Okey, jelas untuk idgham ma'al gunna. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya adalah bahagian iklab. Bahagian iklab ini adalah satu bahagian yang paling mudah. Sebab apa saya kata mudah? Sebab dia berkait dengan satu sahaja huruf dalam huruf hijaiyah. Apakah huruf itu? Adalah satu huruf, yakni satu huruf ba. Ini huruf ba sahaja. Jadi iklab ni, apa yang dimaksudkan dengan iklab ini adalah membalikkan ataupun menggantikan. Jadi senang kita nak cari hukum iklab ni dekat Al-Quran apabila apabila satu kalimah ataupun dua kalimah yang ada huruf nun mati dan ada tanda mim kecil di atas kalimah nun. Kenapa dia letak mim kecil dekat atas kalimah nun itu? Sebab cara bacaan dia adalah apabila iklab bertemu dengan, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan iklab, dia akan menggantikan huruf nun tersebut menjadi huruf mim. Jadi contohnya la yumbadanna. Bibir ni dia kena terus rapat je. Jadi kan huruf nun tu digantikan dengan huruf mim. La yumbadanna ataupun la nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah. Okey, senang je iklab ni sebab dia berkait dengan satu huruf saja. Nak ingat, dia ada mim kecil dekat sesuatu kalimah itu dan bibir mestilah rapat ketika membacanya. Okey. Dan kita pergi kepada bahagian yang terakhir adalah bahagian ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini, apa yang dimaksudkan dengan ikhfa hakiki ini adalah bacaan yang samar-samar, yang tak jelas. Kita nak sebut huruf tu tapi kita sebut tak jelas. Apabila tanwin ataupun nun mati tu dalam satu kalimah, dia bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki adalah kesemua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf yang telah disebutkan dalam hukum izharul halki, idgham dan juga iklab. Iaitu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dal, ta, za, fa, qaf, kaf. Itulah huruf ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki ini apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, maka bacaan dia mestilah didengungkan dengan kadar 2 harakat. Contohnya bagi ikhfa hakiki ini adalah an salatihim, dia nak sebut kepada huruf nun tetapi tidak, dia nak pergi kepada huruf sad dan sambil-sambil kita mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. An salatihim, dia bukan bacaan seperti an salah, bukan, dia an salatihim, dia kena dengung. Contoh lain bagi ikhfa hakiki ini adalah ayandallah, ayanda. Nun mati bertemu dengan huruf dal dan huruf dal itu adalah huruf ikhfa hakiki. Dan contoh yang terakhir adalah thamanan qalila, nang qalila. Nun mati yang tanwin bertemu dengan huruf qaf dan huruf qaf itu adalah huruf ikhfa hakiki. Jadi kesemua bahagian ini telah pun kita kuasai dan telah pun kita pelajari. Jadinya insya-Allah pada bacaan kita Al-Quran, pada Al-Quran nanti akan menjadi lebih sempurna apabila kita membaca dengan penuh bertajwid, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.